46 rakyat Malaysia yang terkandas di Iran tiba esok. 82 dari Itali yang sepatutnya tiba Isnin ini tidak dapat dibawa pulang. Jumlah kumulatif kematian akibat COVID-19 cecah 8 kes, 153 kes baru dilapor dalam negara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengesahkan terdapat pertambahan 5 kes kematian akibat COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kematian di negara ini kini 8 kes. Perkara itu disahkan melalui laman Facebook beliau yang dimuat naik pukul 6.30 petang tadi. Dalam sidang media petang tadi, Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan kematian keempat melibatkan kluster jemaah tabligh di Sri Petaling. Ya, pesakit ialah lelaki rakyat Malaysia berusia 50 tahun. Kes ke-238 itu dirujuk ke Hospital Melaka pada 12 Mac lepas dengan pesakit mengalami gejala severe acute respiratory infection. Kes yang keempat yang seterusnya dilaporkan melibatkan kes ke-238 yang merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 50 tahun daripada kluster jemaah tabligh. Beliau telah dimasukkan ke Hospital Melaka pada 12 Mac 2020 dengan gejala severe acute respiratory failure. Beliau telah diberikan bantuan mesin pernafasan pada hari kelima kemasukan di ward isolasi dan ketika dalam penjagaan di ICU. Sementara itu, kesihatan beliau merosot hari demi hari sejak kemasukan dan disahkan meninggal dunia pada 21 Mac 2020 pada jam 1.30 pagi. 153 kes baru dilaporkan menjadikan kes positif COVID-19 meningkat sebanyak 1,183 kes. 90 daripadanya berkaitan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Sri Petaling. 27 kes pula telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sebanyak 114 kes. Sementara itu, 19 kaki tangan Kementerian Kesihatan KKM dan 5 petugas daripada fasiliti kesihatan swasta sah dijangkiti COVID-19. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, 2 daripada 19 kaki tangan itu kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Anggota kesihatan Kementerian Kesihatan terbabit bukan disebabkan oleh ketidakpatuhan mereka semasa mengendalikan kes-kes COVID-19 di peringkat fasilitis masing-masing. Hasil siasatan yang dijalankan mendapati kesemua mereka merupakan kontak rapat generasi pertama dan generasi kedua melibatkan kluster jemaah tabligh. Sementara itu, KKM bekerjasama dengan Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR bagi memastikan kumpulan pelarian dan pencari suaka turut diliputi dalam aktiviti pencegahan dan kawalan. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, kerjasama turut bertujuan mengesan masyarakat Rohingya yang didakwa menyertai perhimpunan tabligh di Masjid Sri Petaling. Sebuah pasukan khas pula ditubuhkan PDRM bagi mengesan bagi pengunjung perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Sri Petaling yang masih belum tampil. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, usaha mengesan dilakukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan orang awam. Menurut Tan Sri Abdul Hamid, pasukan diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad. Jadi bertindak atas maklumat tersebut, pihak polis telah pun menyiasat perkara ini dan membawa perhatian ini perkara ini ke perhatian kesihatan, dan satu tim telah pun pergi ke rumah tersebut. Banyak lagi kes-kes sebegini
sumbangan maklumat daripada orang ramai saya amat hargai, memudahkan pasukan khas ni tadi. Setakat ini 7,671 jemaah tabligh yang turut serta perhimpunan telah dikesan. Baik, seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, terdapat pertambahan 5 kes kematian akibat COVID-19 hari ini. Kes kematian kelima melibatkan wanita 79 tahun yang dirawat di Borneo Medical Center. Kematian keenam pula melibatkan anak perempuannya. Berdasarkan maklumat daripada Facebook Ketua Pengarah Kesihatan, kematian ketujuh melibatkan lelaki 57 tahun yang mempunyai kontak dengan kes positif dari kluster tabligh. Ya, begitu juga dengan kematian ke-8 yang melibatkan lelaki 69 tahun dari kluster tabligh. Berikut statistik semasa kes COVID-19 di seluruh negara. Baik, saudara, 46 rakyat Malaysia bersama 9 warga Singapura dan Indonesia yang terkandas di Iran dijadual tiba di Kuala Lumpur pagi esok dengan menaiki pesawat sewaan khas AirAsia. Jelas Timbalan Menteri Luar Datuk Kamaruddin Jaafar, pesawat berkenaan membawa 15 kru dan 8 petugas yang terdiri daripada 5 petugas Kementerian Kesihatan, 2 petugas Wisma Putra dan seorang petugas Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Bagi urusan repatriasi dari Iran, ia melibatkan seramai 55 orang. Daripada jumlah ini, 46 orang ialah rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Kedutaan Besar Malaysia di Tehran. Manakala hasil perbincangan menerusi video conferencing antara Yang Berhormat Menteri Luar Negeri kita Datuk Seri Hishamuddin Hussein dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi semalam, dan menerusi perbualan telefon dengan Menteri Hal Ehwal Luar Singapura Excellency Vivian Balakrishnan pada 11 Mac yang lepas, meraihkan semangat kerjasama ASEAN. Malaysia telah bersetuju untuk membantu membawa pulang seramai 8 orang rakyat Singapura serta seorang rakyat Indonesia daripada Iran bersama-sama dengan rakyat kita. Untuk urusan membawa pulang rakyat Malaysia dari Itali pula, 82 orang yang sepatutnya tiba di ibu negara Isnin ini tidak dapat dibawa pulang berikutan semua pesawat tidak dibenarkan mendarat di negara itu. Wisma Putra telah dimaklumkan oleh Kedutaan Malaysia di Itali bahawa di Italian Civil Aviation Authority ataupun ENAC telah membatalkan kebenaran mendarat untuk semua pesawat termasuk pesawat sewa khas yang sepatutnya membawa pulang rakyat Malaysia daripada Itali ini. Buat masa ini, Wisma Putra sedang bertungkus lumus termasuk berunding dengan kerajaan Itali bagi memberi kebenaran khas untuk kita meneruskan urusan repatriasi dari Itali ini dengan secepat mungkin. Sebarang maklumat berhubung situasi ini akan Wisma Putra maklumkan dari masa ke semasa. Datuk Kamaruddin menyatakannya pada sidang media khas di Wisma Putra bersama Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Pada sidang media itu juga, Datuk Kamaruddin memaklumkan lebih 1,000 rakyat Malaysia yang terkandas di India pula akan dibawa pulang ke tanah air dalam masa terdekat. Pesawat yang terlibat dengan operasi akan melalui Chennai dan Trichy. Dijangkakan seramai 1,116 orang
rakyat Malaysia yang terkandas di India akan dapat dibawa pulang ke tanah air kita ini dalam waktu yang terdekat. Kepulangan mereka bakal menggunakan 6 buah pesawat Air Asia jenis A320 yang disewa khas. Kesemua 6 pesawat ini akan membawa pulang rakyat Malaysia melalui Chennai dan Trichy. Saya juga ingin memaklumkan bahawa segala kos sewaan penerbangan ini iaitu berjumlah ringgit Malaysia 1.05 juta akan dibiayai sepenuhnya oleh parti MIC. Wisma Putra turut bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan dan Malaysia Airports Berhad kini berusaha menyelaras penerbangan MAS bagi membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di Chennai dan Mumbai. Sehubungan itu, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi sedang berusaha mendapatkan kelulusan mendarat bagi 2 pesawat MAS daripada kerajaan India. Rakyat Malaysia, Singapura dan Indonesia yang pulang dari Iran akan dikuarantin di Akademi Audit Negara Nilai Negeri Sembilan sebaik tiba di tanah air esok. Menteri Wanita dan Keluarga Datuk Seri Rina Muhammad Harun yang melawat pusat kuarantin itu berpuas hati dengan persiapan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang menyediakan kemudahan asas sepanjang tempoh pengawasan. Laporan wartawan Farhana Azwani Ismail. 185 petugas dari pelbagai agensi akan ditempatkan di pusat kuarantin itu meliputi Kementerian Kesihatan, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, JKM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Prosedur operasi standard SOP turut ditambah baik berdasarkan pengalaman menguruskan rakyat Malaysia yang dikuarantin sebaik pulang dari China Februari lalu. Ada penambahbaik yang kita buat kali ini. Sebagai contohnya, kita dah ada juga persediaan makanan di bilik mereka. Ya. Mungkin hari pertama tu tak di persediaan tu masih lagi kurang, dan ni kita dah sentiasa tambah baik dari segi persediaan kepada mereka. Bukan itu saja, juga kepada kita punya petugas. Kesemua mereka dijangka tiba di KLIA pukul 6.10 pagi esok dengan pesawat sewaan khas AirAsia yang telah berlepas dari Tehran pukul 11.45 pagi tadi. Selama 14 hari di kuarantin, tahap kesihatan mereka akan dipantau selain diberikan rawatan sewajarnya jika perlu. Kesemua rakyat Malaysia, Singapura dan Indonesia di Iran yang akan pulang esok sudah pun diberi penerangan mengenai prosedur yang perlu dilalui sejurus tiba di tanah air. Saringan kesihatan juga telah dijalankan dan mereka turut menjalani ujian yang sama sekali lagi sebelum menaiki pesawat untuk pulang ke Malaysia. Farhana Azwani Ismail, RTM. Tindakan undang-undang bakal diambil terhadap individu yang punya hubungan rapat dengan pesakit positif COVID-19 dengan bersikap tidak jujur ketika saringan dibuat di klinik atau hospital. Tegas Menteri Kanan Infrastruktur Datuk Seri Fadilah Yusof, ia bagi mengelak petugas perubatan terdedah kepada jangkitan. Jadi pastikan, declare kalau kita dah ada kontak dengan orang positif, declare. Kita dah ada kontak, bagi tahu pihak hospital, pihak klinik supaya mereka tidak dijangkiti. Mereka tidak akan didedahkan dengan risiko dijangkiti. Dan Saguya diingatkan bahawa kalau kita tak declare, sebenarnya pihak polis boleh ambil tindakan di bawah undang-undang untuk ditangkap dan ambil tindakan perundangan, sama ada dihukum dan didenda sebagainya, sebab kita tidak mengisytiharkan diri kita ini sudah pun terdedah kepada mereka yang positif COVID-19. Ya, sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan hanya seorang wakil keluarga dibenar keluar membeli barang keperluan. Kelonggaran hanya diberi untuk situasi tertentu mengikut budi bicara pasukan keselamatan. Tapi misalnya kalau terpaksa ada membawa orang, itu dia kena beri penjelasan pada pihak polis. Pihak polis akan menggunakan budi bicara. Tapi secara dasar hanya seorang boleh dibenarkan. Tapi misal kata nanti berlaku kematian, dan ini kenalah diterangkan pada pihak polis. Tapi seboleh-bolehnya kurangkan pergerakan di luar rumah. Hanya keluar bila perlu.
Bersua kembali. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkongsi video di laman Twitter beliau hari ini berhubung apa yang wajar dilakukan rakyat ketika ini. Video berdurasi 1 minit ini berkongsi 6 langkah bagi mencegah wabak COVID-19. Langkah pertama ialah kepentingan untuk memastikan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Kedua, sentiasa menjaga kesihatan diri dan keluarga dengan segera mendapatkan rawatan jika ada simptom. Langkah ketiga ialah menjaga kebersihan diri dengan sentiasa cuci tangan dengan sabun secara kerap atau gunakan hand sanitizer. Keempat, kuarantin diri untuk kurangkan risiko dijangkiti selama 14 hari. Langkah kelima ialah duduk di rumah serta jauhi tempat orang ramai. Dan keenam, jangan panik dan hanya berkongsi berita sahih. Semua penjawat awam diarah bekerja dari rumah dan hanya hadir ke pejabat untuk tujuan kritikal sahaja. Perkara tersebut ditegaskan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zulkifli Ali di laman Twitternya. Beliau turut menggesa semua pihak agar menangguhkan semua aktiviti sosial. Bersua kembali. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menafikan berita tular di media sosial yang mendakwa seorang doktor pakar sebuah hospital di Perak meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19. Menerusi kenyataan dalam laman Facebook, beliau memberitahu doktor berkenaan ialah pakar perubatan kecemasan di Hospital Kerajaan kini dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Doktor pakar berkenaan ialah pegawai perubatan Kementerian Kesihatan yang kedua memerlukan bantuan pernafasan. Turut diberitahu seorang lagi pesakit berusia 63 tahun yang merupakan peserta Perhimpunan Ijtimak Tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling turut dirawat di ICU HRPB. Kedua-dua pesakit kini berada dalam keadaan kritikal tetapi stabil. Petugas kesihatan Kementerian Kesihatan di seluruh negara sedang berusaha sebaik mungkin memberi rawatan kepada pesakit COVID-19 serta mengesan kes-kes baharu. Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam satu kenyataan hari ini menegaskan bahawa penularan rakaman nota suara dengan mesej anggota tentera diberi kuasa pukul orang awam adalah palsu. Dalam kenyataan tersebut, Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata, TUDM dengan ini menafikan sekeras-kerasnya bahawa rakaman nota suara dan mesej informasi seperti perkara tajuk adalah menggambarkan kaedah yang diguna pakai oleh ATM dalam membantu PDRM menguatkuasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Justru masyarakat diminta berhenti menyebarkannya serta-merta kerana mesej atau informasi tersebut boleh mengundang pelbagai spekulasi dan mencetuskan suasana panik dalam kalangan rakyat. Beliau turut menegaskan mana-mana individu yang didapati menyebarkan berita palsu boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Masyarakat juga diminta supaya tidak bimbang apabila melihat kehadiran anggota ATM daripada ketiga-tiga cabang perkhidmatan iaitu darat, laut dan udara kerana ia merupakan tugas sekunder ATM di waktu aman iaitu berperanan membantu pihak berkuasa awam dalam memelihara keamanan negara. Beliau turut meminta kerjasama orang ramai dalam mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan agar usaha membendung penularan COVID-19 dapat dilaksanakan sebaik mungkin. 42 kertas siasatan dibuka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia berhubung kesalahan menyebarkan berita palsu mengenai COVID-19. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, sebahagian daripadanya telah lengkap dan dihantar ke Jabatan Peguam Negara. Bagi mengelak penularan berita palsu, orang ramai diminta melakukan semakan. Saya haraplah kita jangan forward perkara-perkara yang tak dapat disahkan. Sebagai contoh, saya pun dapat ni WhatsApp video orang solat beramai-ramai di atas bumbung rumah. Menurut Ketua Polis Negara itu di Bangladesh. Ya, dia tidak berlaku di tanah air kita. Jadi saya harap
kita janganlah forward perkara-perkara yang kita tak dapat kepastian. Seperkara yang sangat mustahak ialah kita mesti mengelak daripada percaya atau kita berkongsi maklumat palsu. Bagaimana nak tahu maklumat itu palsu atau tidak? Kaedahnya mudah saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kita rujuk kepada sebenarnya.my. Di situ kita boleh tahu dan kita boleh laporkan tentang maklumat-maklumat atau berita-berita palsu. Sebab berita palsu dan maklumat palsu ni akan menyebabkan kita semua jadi huru-hara, tak tentu pasal. 150 talian hotline Majlis Keselamatan Negara turut ditambah bagi memudahkan penyaluran maklumat. Beliau ditemui pada taklimat media bersama RTM dan bernama di Putrajaya. 15.3 juta ringgit bantuan tambahan zakat khas kepada golongan asnaf dan hospital terpilih di wilayah Persekutuan diperuntukkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bagi mendepani COVID-19. Daripada jumlah itu, 12.1 juta ringgit bakal diagih kepada golongan asnaf dan bakinya untuk pembelian alat bantuan pernafasan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, sumbangan berkenaan diharap dapat meringankan beban golongan asnaf serta petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan. Bantuan untuk asnaf dan juga hospital, bantuan tambahan zakat begitu khas. Begitu juga kita beri kepada 7 buah hospital alat bantuan pernafasan yang nilai semuanya lebih kurang dalam 15 juta lebih. Tujuannya tak lain tak bukan kita nak supaya kita hadapi suasana seperti ini dengan baik. Beliau menyatakan demikian semasa sesi musaadah COVID-19 anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Hospital Putrajaya. Inisiatif turut melibatkan rakan strategik iaitu QSR Brands dan Restoran Muhammad Chan bertujuan menyantuni para petugas dengan membekalkan makanan dan keperluan lain. Sebuah hospital di Kedah terpaksa ditutup untuk proses nyahkuman. Tindakan drastik itu diambil setelah seorang pesakit menyembunyikan maklumat mengenai hubungannya dengan individu yang dijangkiti COVID-19. Menurut kenyataan di Facebook, Hospital Pantai Laguna Merbuk ditutup 2 hari bermula esok. Ini kerana terdapat seorang wanita yang melahirkan anak di situ mengalami demam selepas bersalin. Semakan mendapati dia telah tinggal bersama ahli keluarga yang hadir pada program tabligh di Masjid Seri Petaling dan disahkan positif jangkitan. Wanita itu kini mendapat rawatan di Hospital Sultanah Bahia Al-Usta. Semua kaki tangan yang menjadi kontak rapat pesakit turut dikuarantin. Kontak rapat turut dikesan dan proses pembasmian kuman di kawasan dilalui pesakit dilakukan. Allowance dan sumbangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan diberi 10 hari lebih awal. Inisiatif itu diambil bagi meringankan beban penerima sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Menurut Menteri Wanita dan Keluarga, Datuk Seri Rina Muhammad Harun, bantuan bakal diterima Selasa ini. 500,000 penerima bakal memanfaat dengan bantuan berjumlah hampir 150 juta ringgit. Rakyat Johor yang terdiri daripada golongan B40 diberi potongan 50% caj penggunaan air untuk bulan ini. Diskaun diberi syarikat pembekal Ronhill SAJ sebagai usaha membantu meringankan beban susulan penularan wabak COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutifnya Nur Ifwan Matnur dalam satu kenyataan berkata, operasi penguatkuasaan pemotongan bekalan bil tertunggak turut ditangguhkan. Semua perkhidmatan kaunter Ronhill SAJ juga dihentikan sementara waktu. Pembayaran boleh dibuat secara dalam talian. Saudara, memasuki hari keempat Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, masyarakat semakin memahami tujuan penguatkuasaan perintah berkenaan sehingga 31 Mac. Tinjauan wartawan Muhammad Ashraf Ishak mendapati lokasi-lokasi tumpuan awam ketika hujung minggu lengang. Brickfields
Bangunan Sultan Abdul Samad, Dataran Merdeka, Jalan Tuanku Abdul Rahman serta Jalan Masjid India yang kebiasaannya menjadi tumpuan awam didapati lengang tanpa kehadiran pelancong maupun orang awam. Malah, pemilik premis juga mematuhi perintah kawalan pergerakan dengan menutup premis masing-masing. Hanya kedai makan yang menawarkan pembelian secara bungkus dibuka dengan jalan raya dipenuhi pengantar makanan dalam talian. Dan bagi memastikan masyarakat terus mematuhi perintah berkenaan, sekatan jalan raya di jalan-jalan utama dilaksanakan pihak berkuasa. Dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini dikuatkuasakan, sekatan jalan raya dibuat oleh pihak polis di semua jalan utama masuk ke ibu negara. Jadi, pastikan anda mempunyai alasan yang kukuh untuk berada di jalan raya ketika ini. Walaupun sekatan jalan raya dilaksana, masih ada sebilangan kecil masyarakat terus berdegil dan ingkar tanpa alasan munasabah untuk membolehkan mereka berada di luar rumah. Bermula tengah malam ini, Angkatan Tentera Malaysia akan membantu pihak polis untuk memantau juga memastikan rakyat Malaysia patuh dengan perintah kawalan pergerakan. Kita perlu faham, perintah kawalan pergerakan ini tidak dilakukan sewenang-wenangnya dan dikuatkuasakan bagi memutuskan rantaian COVID-19 yang boleh tersebar sekiranya kita berada di tempat yang sesak ataupun ramai orang. Jadi, tugas kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab duduk di rumah dan langkah ini dapat melindungi diri kita dan yang tersayang. Muhammad Ashraf Ishak, RTM. Ya, biarpun berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, namun masih ada individu yang menjadikan kedai kopi sebagai tempat melepak. Rata-rata yang terlibat merupakan warga emas. Perkara itu terbongkar dalam tinjauan bersama Jabatan Penerangan Kedah di sekitar Kuala Kedah. Tanpa menghiraukan situasi semasa, kumpulan warga emas itu leka dengan urusan masing-masing. Rondaan juga mendapati masih ramai pengunjung berbaris di pasaraya tanpa mengamalkan jarak sosial selamat. Namun ada juga pemilik perniagaan yang prihatin dengan hanya membenarkan 5 pelanggan masuk ke kedai dalam satu-satu masa. Masih bersama berita perdana. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mengesahkan seorang anggotanya daripada KD Mahawangsa disyaki dijangkiti COVID-19. Situasi itu dikesan selepas isteri anggota berkenaan bergaul rapat dengan rakan sekerjanya yang juga disyaki menghidap COVID-19. Markas Pemerintahan Armada Barat Pangkalan TLDM Lumut menerusi kenyataan media menjelaskan seluruh anggota keluarga anggota yang diklasifikasi sebagai Person Under Investigation PUI itu sedang menjalani kuarantin. TLDM turut mengambil langkah berjaga-jaga dengan melaksanakan kuarantin ke atas warga KD Mahawangsa yang punya tanda-tanda atau jangkitan COVID-19. Prosedur tersebut turut dilaksana ke atas KD Lekyu yang tamat penugasan mengiringi kapal Petronas Floating Liquefied Natural Gas 2 dari Korea Selatan 4 Mac lalu. Kaunter saringan COVID-19 di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru, Kelantan menerima kira-kira 80 individu sehari sejak ia dibuka 12 Mac lepas. Bagi pengarahnya Datuk Dr. Selasawati Ghazali, ia bukti kesedaran orang ramai terhadap aspek kesihatan diri semakin meningkat hasil maklumat dan hebahan berterusan media massa. Bila kita telah mewar-warkan dan media massa juga mewar-warkan keperluan mereka untuk tampil, dan kita dapati peningkatannya, termasuklah dari segi pihak jemaah-jemaah tabligh sendiri. Mereka sendiri pun kita memesankan supaya memanjangkan kepada jemaah-jemaah yang lain yang mungkin tidak aware supaya terus datang. Dan sehingga hari ini, alhamdulillah, sambutan di negeri Kelantan sangat menggalakkanlah. Kaunter saringan dibuka 24 jam dengan 40 pegawai perubatan bertugas secara bergilir-gilir. Pesakit dibekalkan dengan penutup hidung dan mulut selain cecair pencuci tangan hasil sumbangan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Sehingga kini Jabatan Kesihatan Kelantan melaporkan 51 kes kumulatif COVID-19.
Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, tahap pematuhan premis perniagaan sangat baik dengan tiada kes manipulasi harga. Timbalan Pengarah Penguatkuasa Pencegahan KPDN HEP, Azman Adam memberitahu hasil semakan pihaknya juga mendapati tiada kes peniaga yang menyorok barangan. Lebih pemeriksaan di seluruh negara, 4 hari sepanjang tempoh kawalan pergerakan ni, Perintah Kawalan Pergerakan, kita telah membuat lebih kurang 3,128 pemeriksaan di seluruh negara dan tumpuan kita 75% adalah ke atas premis runcit, 20% kepada pemborong dan 5% lagi di kalangan pengilang dan juga pengimport. Menyatakan perkara itu selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia, beliau turut meminta orang ramai untuk tidak terus membuat pembelian panik berdasarkan pemantauan antara barangan yang kekurangan stok termasuk minyak masak, tepung, mi segera, sardin dan tisu. Di Melaka pula, semua premis di negeri itu hanya boleh dibuka untuk tempoh waktu terhad bermula hari ini sehingga 31 Mac. Arahan turut terpakai di semua kedai menjual barang keperluan. Menerusi kenyataan Jabatan Ketua Menteri Melaka, premis jual barang keperluan hanya boleh beroperasi antara 7 pagi hingga 7 malam. Kedai serbaneka di stesen minyak pula hanya dibenar dibuka antara 6 pagi hingga 8 malam. Untuk tempoh sama, waktu operasi pasar awam terhad kepada antara 6 pagi hingga 2 petang. Semua pasar malam, pasar pagi dan pasar tani tidak dibenar beroperasi. Terima kasih Mazlina dan Andy. Untuk perkembangan sukan dimulakan dengan bola sepak Liga Super 2020. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan pasukan Melaka telah dikenakan hukuman pemotongan 3 mata serta-merta untuk saingan Liga Super 2020 kerana gagal membayar baki ansuran tunggakan gaji pemain dan pegawai mengikut jadual ditetapkan. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat First Instant Body FIB, Presiden Kelab FAM yang dipengusikan oleh Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif secara telekonferencing bersama dengan ahli-ahli jawatankuasa. Menurut satu siaran media oleh Setiausaha Agung FAM, mesyuarat turut membincangkan 4 kes membabitkan pasukan Melaka, PDRM, Kelantan dan Sarawak. Melaka telah berjaya membuat penyelesaian lebih separuh daripada tunggakan gaji pemain dan pegawai serta membuat persetujuan pelan penyelesaian bagi baki yang masih tertunggak pada 31 Januari lalu. FAM akan memaklumkan segera kepada Badan Pengendali Liga Super iaitu Malaysian Football League MFL bagi pelaksanaan pemotongan 3 mata berkenaan. FAM juga memberikan tempoh kira-kira 6 minggu iaitu sehingga 30 April 2020 kepada pasukan Melaka untuk menyelesaikan juga baki ansuran tunggakan gaji pemain dan pegawai tersebut. Jika gagal, mereka berdepan tambahan pemotongan sebanyak 6 lagi mata. Sementara itu, bagi pasukan PDRM yang sebelum ini telah dipotong 3 mata, FAM berterima kasih kerana telah mula menunjukkan perubahan positif dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan isu tunggakan gaji. PDRM didapati masih mengikut pelan pembayaran ansuran dan FAM berharap ia dapat diteruskan sehingga selesai. Bagi Kelantan pula, FAM masih memantau pembayaran yang dibuat yang mana ketika ini masih berjalan lancar. Bagaimanapun, kes tunggakan gaji membabitkan bekas pemain Kelantan Amir Rizwan Tajuddin tidak termasuk dalam ketetapan ini kerana keputusannya pada mesyuarat jawatankuasa status FAM dan hanya akan dibawa untuk penilaian pasukan bagi mendapatkan lesen kelab untuk tahun depan. Untuk pasukan Sarawak, tiada lagi tunggakan hutang pemain dan pegawai dengan kes-kes tertunggak sudah diselesaikan sepenuhnya. Sarawak, PDRM dan Kelantan juga mempunyai tunggakan hutang dengan agensi-agensi kerajaan sama ada LHDN, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP maupun Pertubuhan Keselamatan Sosial PEKESO. Tunggakan ini perlu diselesaikan selewat-lewatnya pada 30 April 2020. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa akur dengan tindakan FAM berkenaan. Setiausaha Agungnya Farhan Ibrahim menerusi kenyataannya hari ini berkata kegagalan menjelaskan tunggakan gaji berbaki 1.4 juta ringgit itu berikutan kekangan keuangan dialami persatuan. Jelas Farhan, sebahagian besar penajaan musim 2019 telah digunakan untuk melunaskan hutang, manakala dana sumbangan daripada penaja musim baharu belum lagi diterima.
Pihaknya turut menegaskan pemotongan mata itu tidak ada kaitan dengan keadaan politik semasa maupun penularan wabak COVID-19 yang dilanda negara saat ini. Jasa pihak FAM memberikan tempoh masa adalah wajar dan Presiden Persatuan telah pun memohon lanjutan sehingga 14 Mac. Farhan dalam pada itu yakin perubahan pucuk kepimpinan Musa diketuai Presiden baru dapat menyelesaikan masalah dihadapi Persatuan dalam masa terdekat. Yayasan Kebajikan Etik Kebangsaan YAKIB akan segera menyalurkan bantuan kepada mana-mana ahlinya yang didapati positif COVID-19. Bantuan turut mengambil kira pendapatan serta perniagaan yang terjejas akibat situasi terkini. Demikian dijelaskan oleh pengurusinya Datuk Nurul Arifin Abdul Majid. Peruntukan RM100,000 yang diberi Kementerian Belia dan Sukan akan dimanfaat sebaik mungkin bagi membantu lebih 2,800 ahlinya sekiranya mereka didapati positif virus COVID-19. Katakan kita ramai juga bekas atlet yang mempunyai gerai-gerai kecil, dia ada food truck dan sebagainya, dan mereka tidak dibenarkan untuk berniaga. Jadi mereka akan terjejas pendapatan mereka harian dan kita akan cuba membantu mereka. Dan ada juga ahli-ahli yang membuat kelas taekwondo, karate dan silat dan sebagainya, di mana mungkin terjejas juga latihan mereka dan di mana mereka mendapat pendapatan harian. Dan kita juga akan meneliti betul-betul dan cara pengagihan tu kita akan adakan beberapa orang kata SOP dan kita akan ikut SOP supaya mereka dapat yang mengatakan mendapat agihan yang seadil-adilnya. Tambah beliau, acara larian KL Teh Tarik yang dijadual berlangsung pada 22 Mac ini di Dataran Merdeka turut dibatalkan atas nasihat pihak berwajib. Ketika ini, YAKIB sudah mengenal pasti 38 ahlinya yang layak untuk dipertimbangkan menerima bantuan tersebut. Beliau berkata demikian kepada media di Bukit Kiara. Kejuaraan pusingan akhir Piala Thomas dan Piala Uber 2020 yang bakal berlangsung di Arena Cirosaurus, Denmark dari 16 hingga 24 Mei ini ditunda kepada 15 hingga 23 Ogos ini sesulang COVID-19 menurut Persekutuan Badminton Dunia BWF. Setiausaha Agungnya Thomas Land dalam kenyataan hari ini berkata, keputusan penangguhan itu dicapai selepas rundingan dengan Persatuan Badminton Denmark, Majlis BWF, Majlis Perbandaran Aarhus serta rakan komersial. Selain itu, keputusan menunda kejohanan berprestij itu juga ekoran sekatan perjalanan dan kuarantin dikenakan oleh beberapa negara di samping kesulitan logistik. Berikutan keputusan itu, Forum Ahli dan Mesyuarat Agung Tahunan AGM, badan dunia itu yang dijadual pada 20 dan 21 Mac ini ditunda kepada 20 dan 21 Ogos. Sementara itu, BWF dalam kenyataan berasingan berkata, 5 kejohanan termasuk 3 kejohanan benua bagi pusingan kelaikan Sukan Olimpik Tokyo 2020 pada April ini dibatalkan susulan peningkatan bilangan kes COVID-19 di seluruh dunia. Kejohanan tersebut ialah antarabangsa Croatia 2020, antarabangsa Peru, kejohanan Eropah, kejohanan Asia dan kejohanan individu ke-24 Pan Am. Nasihat untuk mengamalkan jarak selamat susulan COVID-19 tidak menghalang sambutan hari lahir untuk diadakan. Di New York, ulang tahun kelahiran seorang nenek berusia 95 tahun disambut secara jarak jauh. Wanita berusia hampir 1 abad itu kelihatan terhibur dengan kehadiran ahli keluarganya. Memandangkan banyak kawasan dunia sedang berada di bawah kuarantin dan mengamalkan pengasingan sosial, ramai yang mencuba kaedah kreatif untuk menghiburkan diri. Seperti yang tular di media sosial, seorang individu dirakam bermain permainan tic-tac-toe dengan kucing peliharaannya. Baik ini pula di Malaysia, di Pahang secara spesifik, tular sebuah video memaparkan seorang lelaki memakai kostum predator ketika membeli barang keperluan di kedai runcit. Video itu mendapat pelbagai reaksi daripada orang ramai. Rata-rata netizen terhibur dengan gelagat lelaki itu.
Legenda muzik dunia Kenny Rogers meninggal dunia pada usia 81 tahun hari ini. Ikon muzik country yang telah 6 dekad dalam industri itu menghembuskan nafas terakhir di kediaman beliau dikelilingi ahli keluarga. Pihak keluarganya memaklumkan upacara pengebumian akan dilakukan secara tertutup sejajar langkah pencegahan penyebaran wabak COVID-19. Dilahirkan di Texas, Kenny Rogers memulakan kerjaya muziknya pada penghujung dekad 1950-an dalam genre muzik rockabilly, jazz dan country. Pemenang anugerah Grammy 3 kali itu dikenali di seluruh dunia dengan lagu popularnya termasuk Lady, The Gambler dan Island in the Stream. Terkenal dengan suara husky, beliau juga meraih anugerah pencapaian seumur hidup dalam muzik country. Saudara, perjalanan seni kumpulan Crystal cukup panjang. Dari usia belasan tahun sehinggalah sekarang, Crystal tetap mempunyai kelompok peminatnya tersendiri. Ya, 2 dekad kewujudannya tahun 2020 menyaksikan penjenamaan semula Crystal yang kini dikenali sebagai Crystal X. Penyanyi Lan Solo menyatukan semula anggota asal kumpulan Crystal iaitu Ainul dan Ezal dalam Crystal X. Menurut Lan, penubuhan semula Crystal adalah untuk membantu rakan lain bagi meneruskan kelangsungan hidup. Sebelum ini, umum tahu spekulasi kurang enak mengenai Crystal dan Lan Solo walaupun masing-masing sudah membawa haluan sendiri. Selain Lan, Ainul dan Ezal, Crystal X turut disertai Napi sebagai pemain drum jemputan. Nurtizen tak pernah beli susu Pampers anak aku pun. Tak heran lah kan dengan diorang ni kan. Tapi kebanyakannya setakat ni 95% to 98% tu tak pernah lah menghentam menidakkan apa yang kami cuba lakukan. Sebab diorang dah bijak berfikir, dah bijak untuk menilaikan yang mana yang lagi bagus, yang mana yang tidak kan. Sebab perjuangan kami tidaklah semata-mata untuk berbalas dendam ataupun apa. Kami hanya meneruskan perjuangan kami untuk meneruskan kelangsungan hidup, cari makan, berkongsi rezeki bersama. Saya boleh je kalau nak jalan seorang, Lan Solo pergi ke mana-mana show kan. Tapi niat saya untuk berkongsi rezeki dengan kawan-kawan saya. Lan bergerak secara solo pada penghujung 2017 dan idea untuk menubuhkan Crystal X muncul tahun lalu. Perancangan kami banyak tapi kena susun satu-satu lah supaya tak berterabur kan. So macam kita ada showcase kan sepatutnya kan, tapi ditunda sebab masalah virus-virus yang datang ni. So insyaAllah lepas. Baik saudara, berita perdana edisi Sabtu 21 Mac berakhir di sini. Ya, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah dan jangan keluar. Ya, jaga diri anda dan keluarga yang tersayang. Terus setia bersama saluran berita dan RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai bagi mengikuti perkembangan sahih semasa. Ya, dengan itu Assalamualaikum dan salam sejahtera.